Oh, tak sampai 15 minit Baiklah, sidang hadirin sekalian. Seterusnya, Wan Nur Ayuni binti Wan Azmi akan menyampaikan tazkirahnya yang bertajuk Bukti Hati Cintai Allah yang akan disampaikan dengan menggunakan kaedah salat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uqliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bersyukur kita kehadrat Allah kerana pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bagi mendengar sebuah tazkirah ringkas di bawah tajuk Bukti Hati Cintai Allah. Jadi sebagaimana kita tahu dalam hidup ini, bila mana kita tidak merasakan cinta dan kasih sayang daripada Allah, ia tidak akan membawa kita ini ke arah kehidupan yang lebih baik. Kerana cinta kepada Allah itu pasti akan membawa perubahan kepada nilai hidup seseorang. Sama ada dari segi akhlak, dari segi tutur kata. Dan barang siapa yang benar-benar mencintai Allah dengan ikhlas ni, dia akan merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Orang yang di dalam hatinya ini dipenuhi kecintaan kepada Allah, maka akan dilorongkan kepadanya jalan ketaatan. Jadi kita sebagai umat Islam perlu sentiasa berusaha untuk mencintai Allah dan menguatkan rasa cinta itu dengan mengerjakan amal-amal soleh, meninggalkan maksiat, perbuatan keji, agar Allah ini lebih kita cintai berbanding yang lainlah. Jadi di sini saya sertakan beberapa bukti bagaimana hati seseorang itu bila mana dia telah tertanam cinta kepada Allah, apa bukti yang dia ini benar-benar mencintai Allah. Jadi ada 6 di sini, iaitu yang pertama ialah redha terhadap qada Allah, yang kedua merasakan nikmatnya, beribadah dan bersegera mengerjakannya, yang ketiga malu terhadap Allah, yang keempat rela berkorban demi Allah dan berjihad di jalannya, yang kelima tamak terhadap sesuatu yang berada di sisi Allah, yang keenam sentiasa merindui Allah. Jadi kita lihat bila mana hati kita ini benar-benar mencintai Allah, kita mestilah sentiasa meletakkan keyakinan yang tinggi di dalam hati bahawa setiap apa yang Allah berikan adalah untuk kebaikan kita. Walaupun mungkin hikmahnya itu tak terlihat di akal dan pandangan mata, tetapi keyakinan kita perlu tetap kekal dan bercambah. Kerana boleh jadi setiap apa yang Allah tetapkan kepada kita itu merupakan jalan untuk kita ke syurga. Kita juga perlu untuk berjuang sedaya upaya dengan keimanan yang utuh, walaupun mungkin ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita itu merupakan sesuatu yang sakit dan sengsara ketika kita melaluinya. Kita perlulah untuk bersangka baik dengan Allah dalam setiap perkara yang berlaku kerana ia akan membawa kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Kerana ujian ini adalah jentikan untuk kita kembali taat kepada Allah. Jadi bila mana kita mencintai Allah, ia akan membimbing hati kita kepada ketaatan dan menghidupkan hati kita yang mungkin leka dengan urusan dunia. Okay, seterusnya bila mana kita ini benar-benar mencintai Allah, kita akan merasakan nikmatnya, beribadah dan bersegera mengerjakannya. Iaitu dengan kita sentiasa meletakkan keutamaan solat di dalam kehidupan dengan cara kita bersegera melaksanakannya supaya dicintai Allah. Jadi kita dapat lihat pada musim virus ini, pada hari ini, kita muhasabah balik diri kita. Adakah kita ini meletakkan solat itu sebagai keutamaan ataupun bebanan? Kerana orang yang tertanam di dalam hatinya cinta kepada Allah itu akan cinta juga melakukan ketaatan, kerana pada saat itu hati terasa dekat
Dan sebagaimana kita jatuh cinta, bila mana kita jatuh cinta, kita nak orang yang kita suka itu sukakan kita semula. Jadi begitulah hubungan kita dengan Allah. Bila mana kita ini mahu Allah mencintai kita semula, kita perlu melakukan apa sahaja perkara yang Allah suka dan meninggalkan segala perkara yang Allah benci. Okay, yang ketiga, kita perlu malu terhadap Allah. Mungkin pada hari ini orang anggap malu itu tidak maju, malu itu penakut, malu itu lemah, tetapi malu di sini merupakan malu untuk kita mengerjakan ataupun melakukan maksiat di hadapan Allah. Tapi kita lihat pada hari ini kita sendiri tidak memiliki rasa malu dan menjaga adab dengan Allah di dalam hidup. Dengan kita ini mempersoalkan takdir yang Allah aturkan untuk kita. Kita meminta macam-macam kepada Allah seolah-olah kita ini Tuhan. Kemudian kita tidak malu melakukan maksiat di hadapan Allah. Jadi seterusnya kita juga perlu rela berkorban demi Allah dan berjihad di dalamnya, di jalannya, maafkan saya. Okay, bagaimana nak kata kita ini rela berkorban demi Allah dan berjihad di jalannya adalah dengan kita mengembalikan segala pergantungan kepada Allah dengan ikhlas agar dapat menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah. Kita dapat lihat ketika malam perang Uhud, di mana ketika itu Abdullah bin Jahsh dengan Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa ketika malam peperangan Uhud. Jadi Sa'ad ini berdoa, ya Allah, jika esok kami ini bertemu dengan musuh, maka temukanlah kami dengan orang yang sangat kuat dan pemarah. Aku akan menyerangnya dan dia pun akan menyerangku. Berilah rezeki kepadaku berupa kemenangan atas mereka dan kemudian aku akan mengambil harta rampasan dari mereka. Jadi doa Sa'ad ini diaminkan oleh Abdullah. Kemudian Abdullah pula berdoa. Doanya yang sama tetapi kita dapat lihat bahawa doa Abdullah ini menunjukkan beliau ini sangat-sangat rela berkorban demi Allah, iaitu doa Abdullah, ya Allah, pertemukanlah aku esok dengan lelaki yang kuat dan pemarah. Aku akan menyerangnya dan dia pun akan menyerangku. Kemudian dia akan memegangku lalu memotong hidung dan telingaku. Dan aku merelakan ini kerana engkau. Maka Sa'ad pun berkata doa Abdullah itu lebih baik dari doaku. Sesungguhnya aku telah melihat Abdullah telah dipotong hidung dan telinganya oleh musuh. Jadi di situ kita lihat betapa Abdullah ini amat mencintai Allah dengan rela berkorban demi Allah. Walaupun mungkin pada hari ini kita tidaklah sekuat dan setabak Abdullah, tapi itu bukan alasan untuk kita jadi lemah dan tidak mampu berkorban kerana Allah. Jadi seterusnya, bukti hati kita ini mencintai Allah apabila kita ini sentiasa tamak terhadap sesuatu yang berada di sisi Allah. Tamak di sini bukanlah tamak yang buruk, tetapi tamak untuk kita melakukan kebaikan, untuk menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Jadi kita perlulah untuk tamak akan pahala dalam setiap detik kehidupan dengan melakukan kebaikan dan ketaatan jika mahu dicintai Allah. Seterusnya kita juga perlu untuk sentiasa merindui Allah dengan cara kita ini meluahkan segala isi hati kepada Allah melalui doa kerana kita yakin Allah ini sentiasa ada di sisi kita. Kita juga boleh untuk mencari kerinduan Allah di dalam Al-Quran dengan cara kita membaca dan mentadaburnya kerana ia memiliki segala jawapan bagi setiap persoalan. Al-Quran ini mampu untuk memujuk hati manusia yang penat dengan urusan dunia. Jadi kesimpulannya, sungguhnya apabila rasa cinta kepada Allah itu benar-benar terpahat dalam hati dan perilaku, maka akan dapat melahirkan kecintaan untuk selalu taat dan patuh kepadanya serta membenci kemaksiatan dan menjauhinya. Jadi saya tutup tazkirah saya dengan satu persoalan buat kita semua, untuk kita semua kembali muhasabah, kembali berfikir, kembali merenung tentang kehidupan kita. Apakah kehidupan yang kita jalani saat ini lebih kepada maksiat atau lebih kepada taat? Jadi saya rasa itu sahaja dari saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Majlis mengaturkan ucapan terima kasih kepada Wan Nur Ayuni Ifah binti Wan Azmi. Okey.
Saya tak nampak ada perkataan Ifah tadi. Jadi dapat saya nampak perkataan Wan Nur Ayuni Ifah, panjang nama dia ni. Baik, jadi dengan tajuk tazkirahnya bukti hati cintai Allah. Jadi pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi.